الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu segala hari. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, satu tajuk yang saya petik daripada kitab Bahrul Madi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Babu ma jaa'a fit tiyarah. Bab yang telah datang ia pada menyebutkan hadis tengok untung, at-tiyarah. Apa dia tengok untung ini? Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah menengok untung dan nahas itu beberapa cawangnya di sisi orang Melayu, setengahnya dengan ikhtiar tengok pada tukang tengoknya, dan setengahnya dengan berdempet seperti seorang hendak musafir. Maka terdengarkan orang mati di dalam kampungnya, jikalau cita sekalipun tiada ia musafir pada hari itu dan lainnya. Kata dia di sini yang dimaksudkan dengan at-tiyarah ini, kita percaya kepada sesuatu perkara, kejadian, memberi bekas ataupun dapat memberi sesuatu benda yang tidak baik kepada kita. Seperti mana kata dia di sini, kadang-kadang benda tu berlaku dengan ikhtiar usaha kita. Seperti pergi berjumpa dengan tukang tilik, tukang tengok, solong tengok sat, lagu mana ni, hari ni, lagu mana ni, esok aku nak buat sekian-sekian, elokkah tak elokkah. Setengahnya kadang-kadang berlaku satu-satu perkara. Contoh kata dia di sini, kadang-kadang kita nak musafir. Tiba-tiba bila kita siap nak keluar daripada rumah pergi musafir, dengar kata ada orang mati dalam kampung kita. Maka kita tak jadi pergi musafir dengan sebab kononnya kalau pergi hari itu akan berlaku benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang tak elok. Ni benda-benda yang tak, maknanya salah di sisi agama. Sama kadang-kadang orang yang nak pergi turun ke laut, nelayan dan sebagainya. Kalau pagi tu dia bersiap dah bot, ukak semua dah duk atas bot, tiba-tiba dengar orang mati, maka dia cancel pergi turun ke laut dengan alasan kononnya kalau pergi pun tak dapat apa. Jadi benda-benda macam ni bercanggah dengan agama kerana kita meletakkan sesuatu itu dapat memberi bekas selain daripada Allah Subhanahu wa taala,
dan boleh menyebabkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Adapun yang diikhtiar tengok itu ada kalanya pada tukang ramal dan ada kalanya tukang nujum. Ada kalanya pada burung dan ada beberapa macam lain pula. Maka semuanya itu bohong dan ditegah akan dia oleh syarak. Sama ada kadang-kadang tadi berlaku sesuatu perkara bukan dengan usaha kita. Kita tengok orang mati, kita pun tak jadi pi. Maknanya kita sandarkan kepada kejadian-kejadian tertentu. Ataupun kadang-kadang kita usaha. Pi cari nak jumpa dengan tukang tilik, tukang ramal, tolong tengok sat. Ataupun kadang-kadang juga berlaku dengan usaha juga. Seperti mana adat budaya orang-orang Arab jahiliah dulu, mereka tengok burung. Lagu mana yang kata tengok burung ni? Tengok dia cerita di sini. Masalah kata dia, tengok nahas pada orang Arab. Ni mungkin orang Melayu kita pun ada lah. Tak kira lah burung kan datang apa kan. Kadang-kadang kita ada juga pergi nak berjumpa kawan di ni. Start kereta pagi lepas Jumaat. Nak pergi ziarah orang di Bali ni. Kan. Sejam lebih perjalanan daripada lo start sampai sekerak jalan. Bewok dia lintas tengah jalan. Lintas tengah jalan tu terus dia patah balik. Dia kata tak pergi pun tak apa. Mungkin pada pandangan dia itu alamat-alamat yang tak baik, tak berjumpa dan sebagainya. Sedangkan tak ada kena mengena bewok lintas dengan jumpa dengan tak jumpa orang. Nak pula kalau dia pergi terus tu tak berjumpa sungguh. Dia lagi percaya tu tuan-tuan ni. Dah bewok tu terkejut nak buat lagu mana. Lintas jalan waktu tu kebetulan dengan dia lalu. Baik, orang Arab dulu dia ada satu adat. Apa dia? Tengok. Adalah tengok nahas pada orang Arab itu beberapa macam jua sebagai orang Melayu. Bukan orang Melayu saja. Orang Arab pun ada juga pemahaman yang sesat macam ni. Setengahnya dengan ikhtiar, usaha mereka sendiri. Nak tengok nasib mereka untungkah, rugikah. Mereka tak buat lagi. Kadang-kadang mereka nak pergi perang. Sebelum pergi perang, mereka tengok dulu nasib mereka. Untungkah, rugikah. Ikhtiar buat sesuatu. Seperti pergi mereka itu kepada sarang burung yang ada ibunya kerana menengok pekerjaannya jadi atau tidak. Dia nak tengok satu pekerjaan. Contoh nak keluar pergi berniaga. Nak keluar pergi berniaga hari ini. Untungkah, rugikah? Dia pergi di satu pokok yang ada sarang burung, ada ibu burung dalam tu. Maka digoncang atau dikoceknya burung itu. Pergi dia hinggut pokok tadi ni. Dia hinggut pokok tadi ni, dia kocek sarang burung tadi ni, dia tengok, maka burung itu pun keluar terbang. Burung pun terbang lah, kita pergi duk hinggut pokok tu, terbang lari. Bila burung terbang, pada masa itu dilihat oleh mereka itu akan terbangnya. Dia tengok burung tu terbang pergi ke mana. Dia tengok burung tu terbang ke mana. Ke kanan kah? Atau ke kiri ke, atau terus. Tu dia punya apa dia? Pedoman dia. Pedoman orang Arab jahiliah dulu. Dia kocok pokok ada burung dalam tu sebelum dia buat urusan dia, sama ada nak pergi perang ke, sama ada nak pergi menega ke, sama ada nak buat urusan-urusan penting ke, dia tengok dulu nasib dia lagu mana. Hujung jatuh kesudahan dia. Kan? Kocok burung tadi ni, kalau burung pergi ke kanan atau kiri atau terbang terus. Apa maksud dia? Pada ramalan dia. Dan kata dia, jika ke kanan maka padahnya, yakni kesudahannya baik. Kalau burung tu terbang pergi ke kanan, kalau nak pergi menega tadi ni dia pergi. Pasal dia kata menega hari ni boleh untung. Kalau burung tu terbang ke kanan, dia nak pergi perang, dia kata jom pergi perang. Sebab perang hari ni kita menang. Tu dia punya percaya kepada benda-benda mengarut begitu.
Sedangkan tidak ada yang memberi bekas lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Benda ni pun banyak dalam budaya kita yang patut kita buang sama. Kalau kita tak ngaji, kita duk bawa sampai bila-bila. At-tiyarah dia panggil. Percaya kepada sesuatu itu dapat memberi untung baik dan untung buruk. Sudah tentu benda tu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ke kiri, kalau burung tu dia hinggut-hinggut terbang belah kiri, maka padahnya tak baik. Ni alamat tak baik. Kalau nak pergi menega pun balik rugi saja. Kalau pergi perang pun balik kalah. Dan jika terus kalau burung tu terbang betul, kiri pun tak, kanan pun tak, padahnya baik pun tidak dan jahat pun tidak. Kalau menega untung pun tak, rugi pun tak, balik bodai. Ni orang Arab dulu. Mungkin ada dalam budaya kita yang tak tahulah, mungkin ada setengah yang tak faham lagu tu kan. Kita tengok nasib dulu nak buat satu-satu benda. Jangan. Jadi benda ni syirik kepada Allah. Lepas tu bila kita nak buat satu benda, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam hendak melakukan sesuatu, minta, maka bertawakallah pada Allah. Minta pada Allah, Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, tolong bagi elok kesudahan segala urusan kami ni. Kita tak tahu lagu mana kesudahan dia. Tapi kita minta pada Allah, segala urusan kerja yang kita nak buat ni sudah dengan baik, sudah dengan elok. Tak bersangkut dengan hari, tak bersangkut dengan sesuatu benda yang berlaku dan sebagainya. Setengah orang percaya kata buat hari ni baik, buat hari ni tak baik dan sebagainya. Mana kita percaya pada ketika itu hari memberi bekas, sedangkan dia juga makhluk, dia bukan Tuhan. Sedangkan yang menentu baik dan buruknya kita ni datang daripada Allah. Kullum min indillah. Semuanya mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha, kita ikhtiar, selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata dia, dengan kerana burung itu ke kanan, terbang ke kanan. Bila dia kocak pokok tadi, burung tadi terbang pergi belah kanan, teruslah mereka itu memperbuat apa-apa yang dikehendakinya kerana i'tiqadkan, percayakan padanya baik dan jaya. Kalau burung tu terbang pergi belah kanan, maka puak-puak tadi akan teruskan niat mereka, tujuan mereka. Kerana pada keyakinan mereka, kesudahannya adalah baik dan untung. Dan dengan kerana terbang ke kiri, terus berhenti mereka itu daripada memperbuatnya. Demikianlah resam orang-orang Arab zaman jahiliyah. Kalau burung tadi terbang belah kiri, dia batal terus niat dan tujuan dia tadi ni. Dia kata kalau pi pun tak boleh apa, balik saja, rugi lagi ada. Dan ini merupakan pahaman, amalan, budaya orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Maka dengan resam yang tidak baik ini jadilah hilang dan luput beberapa waktu amal, maka datang syarak Islam membuangkan adab resam jahiliyah ini. Bila mari Islam hapuskan pahaman jahiliyah yang sesat ini. Tapi benda ni terbawa-bawa sampai dalam masyarakat kita pun ada dan sebagainya. Dan kadang-kadang percaya kepada burung tu bunyi lagu ni, apa pula musibah nak menimpa. Percaya pula kepada sesuatu yang berlaku itu, apa benda pula keburukan yang nak jadi kat kita dan sebagainya. Jadi dia panggil at-tiyarah. Baik. Masalah kata dia, tuduh baik atau nahas. Maknanya kita menuduh sesuatu benda itu dengan sebab sesuatu benda itu membawa kebaikan, dengan sebab sesuatu benda itu akan berlaku keburukan. Setengah daripada adat resam yang tiada berfaedah itu ialah adat menuduh baik atau nahas dengan sebab berdempet berlaku dengan perkataan atau perbuatan pada masa hendak membuat satu pekerjaan. Seperti hendak musafir kerana berniaga. Apakala keluar ia, berdempet makna bertemulah dengan orang mengusung mayat.
atau jumpa orang menangis, atau jumpa orang bergaduh, atau jumpa orang kehilangan sesuatu, atau berdempet dengan orang berteriak dengan kata celaka atau mempermaki, atau berdempet dengan orang yang kencing berak dan lainnya, maka berhenti ia daripada musafir kerana i'tiqad, kerana dia percaya, dan tuduhnya semua alamat nahas dan bertanda ada kemalangan. Kadang-kadang berlaku, kata dia, kepercayaan yang tak betul ni, setengah orang daripada tu bila dia nak keluar pergi menega atau pergi buat satu benda kebaikan ke sebagai contoh, dia bawa contoh sini, contoh keluar pergi menega lah, tiba-tiba jeremuih dengan orang usung mayat, orang usung jenazah, atau berjumpa dengan orang yang teriak menangis, atau jumpa jeremuih dengan orang sedang bergaduh, atau jeremuih dengan orang yang kehilangan sesuatu, atau berjumpa dengan orang yang menjerit kata celaka dan sebagainya, berkelahi bergaduh dan sebagainya, dia pun berhenti, patah balik, tak jadi pergi menega. Sebab dia kata apa? Pada tanggapan dia, pada kepercayaan dia, semua itu adalah alamat tak baik. Kalau pergi menega pun tidak bawa keuntungan, ataupun kemungkinan berlaku kemalangan, musibah, malapetaka dan sebagainya. Maka itu pun ditegah syarak juga, syarak larang, kerana merugikan waktu dan menyengutukan Allah Ta'ala. Jadi rugi masa kita. Pakai tak buat apalah kitanya, esok keluar pula berjumpa pula, tak pergi pula, lusa keluar pula berjumpa pula, tak pergi pula. Buang masa pada benda yang tak sepatutnya. Dan juga berlaku di situ mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Kerana apa? Kerana dia percaya ada kuasa lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu memberi bekas selain daripada Allah. Kerana percaya dia. Seperti yang diriwayatkan oleh Tirmizi akan hadis syirik itu. Imam Tirmizi meriwayatkan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi kata apa? An Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tiyaratu minasyirki wa ma minna walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Hasan sahih. Baik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuduh malang dan nahas itu daripada syirik at-tiyarah. Makna kita menuduh sesuatu benda itu mampu memberi nasib yang malang atau memberi malapetaka, itu adalah salah satu daripada amalan yang syirik, yakni daripada i'tiqad sebagai i'tiqad kafir. Ini kepercayaan orang-orang kafir, bukan i'tiqad kita sebagai seorang muslim. Kita tak boleh duk percaya benda-benda yang macam tu mampu memberi bekas, boleh rosak iman kita, kan? Dan kata dia, kerana yang beriktikad dan berasa pada hatinya segala perkara itu ada memberi bekas. Kerana kafir yang beriktikad dan berasa pada hatinya segala perkara itu ada memberi bekas. Kerana orang kafir, orang tak beriman sahaja yang percaya benda-benda macam ni. Kadang-kadang dia berjumpa dengan tukang tengok, tukang tilik, tengok sat nak nikah hari ni ada apa-apa, malapetaka, musibah, baikkah tak baikkah, nak buat di sini baikkah tak baikkah. Kita duk percaya benda-benda lagu tu, sehingga kadang-kadang merosakkan iman kita. Semayang bagus dah, puasa pun bagus dah, baca Quran pun rajin dah, tapi benda-benda macam ni kita tak boleh buang lagi dalam pemahaman kita. Sedangkan tidak ada yang memberi bekas selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baikkah ma asabakum min musibatin faminallah. Apa juga yang menimpa kita daripada musibah dan sebagainya,
apapun daripada Allah Subhanahu wa taala, baikkah burukkah, yang kullum min indillah, semuanya mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada halnya tiada suatu yang memberi bekas di dalam alam ini lain daripada Allah, kata dia. Tidak ada yang mampu memberi bekas baik ataupun buruk, manfaat atau mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak usung mayat tadi, bukan bewok tadi, bukan bunyi burung tadi, bukan burung terbang tadi, tak. Tu benda-benda yang macam tu. Kadang-kadang kita terbawa-bawa daripada tok nenek kita dulu, mewarisi sampai ke kita, sampai kita pun duk percaya lagi benda-benda lagu tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tak mengaji dan sebagainya. Nak pula kalau benda tu kita duk percaya, tiba-tiba berlaku sungguh. Kita buat benda lagu tu, tiba-tiba hak kita duk kata tu berlaku, dia percaya lagi-lagi lah. Sedangkan Allah nak uji lagi, nak tengok setakat mana keimanan kita. Dan tiada yang tahu dalam ghaib itu melainkan ia juga. Tak ada siapa pun tahu benda-benda ghaib. Wa ma ya'lamul ghaiba illa hu. Tidak ada siapa pun yang mengetahui perkara ghaib itu lain daripada Allah. Tak ada. Hak nak berlaku esok, lepas pada ni pun kita tak tahu apa. Allah sebut dalam Quran juga, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang dia akan buat besok, apa yang akan berlaku esok dan sebagainya. Jangan kata esok, hak lepas pada ni, hak petang ni, maknanya esok ni, masa yang akan datang, kita tak tahu. Melainkan semua itu dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang tahu. Serah kepada Allah dengan tawakal kita. Maka beriktikad, percayakan bahawasanya segala perkara yang dituduh memberi bekas pada manfaat atau mudarat, maka tiada syak pada syiriknya. Kalau kita percaya bahawa sesuatu yang lain mampu memberi bekas, baik mudarat, baik manfaat, sama ada bunyi burung, bewak lintas dan sebagainya, kita percaya kata mampu memberi bekas baik buruknya, maka tidak syak lagi itu adalah perbuatan menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Habis nak hilangkan lagu mana benda ni, tuan-tuan. Kadang-kadang dia mari juga. Biasa berlaku, kita pun biasa bawa kereta, kadang-kadang dia bewak, dia lintas tengah jalan. Kalau kita tak buang, tak tangkis benda-benda macam ni, kita terbawa sampai bila-bila. Sedangkan benda ni benda yang tak betul. Baik, tengok dia kata apa. Tuduh nahas di dalam hati dan ubatnya. Macam mana kita nak cegah benda ni? Kalau berlaku pada kita, kadang-kadang berlakulah satu benda, pinggan jatuh ke. Tu dalam drama Melayu kerak sangat lah. Pinggan jatuh je ada orang mati. Pinggan jatuh pecah ada orang aksiden dan sebagainya. Kita pun tak tahu ambil punca daripada mana, Allahu a'lam. Habis macam mana kita nak buang benda ni daripada hati kita. Nak pula benda tu berlaku sungguh. Tu yang dia jadi lagi percaya tu sampai bila-bila. Baik, tengok dia kata apa. Sebenarnya apabila seorang keluar hendak membuat suatu perkara besar, seperti berniaga besar-besar dan musafir dan pergi meminang dan berhukum, yakni pergi berguam dan sebagainya. Kalau kita nak buat satu perkara yang besar, urusan yang penting, seperti nak keluar pergi menega kah, nak keluar pergi musafir tempat jauh kah, atau keluar pergi nak masuk minang anak kita dan sebagainya, atau keluar pergi nak kes kita di mahkamah dan sebagainya, tiba-tiba di dalam keluar itu berdempet akan orang yang berdarah atau berbunuh atau lainnya seperti dalam masalah yang disebutkan tadi, tak dapat tiada datang tuduh dalam hati akan ada malang atau nahas pada pekerjaan yang hendak diperbuatnya. Pipi jerembak dengan benda-benda yang kita sebut tadilah, orang berkelahi, bergaduh, berbunuh ataupun aksiden dan sebagainya, dia mari dalam hati itu.
Iblis, syaitan ni dia cari peluang celah tang mana nak menyesatkan kita. Waktu itulah dia akan cetuskan was-was dalam hati kita. Supaya kita berasa, aku nak pi ni tak ke, nak masuk Minang anak aku ni, macam mana ni, takkah benda ni alamat sat lagi pi masuk Minang nikah jadi tak elok dan sebagainya. Kalau lagu mana dia mari benda-benda tu, dia duk hambat kita, dia duk hasut kita, dia duk ganggu kita dalam pemikiran dan hati kita. Habis nak buat lagu mana? Baik, maka jangan pakai lintasan tuduh yang demikian. Jangan sekali-kali kita pakai, kita percaya, kita i'tiqad dan kita terima tanggapan yang tidak baik yang berlaku dalam hati kita kalau takdir kata berjumpa dengan benda-benda macam tu. Dan jangan i'tiqadkan, makna jangan kita letak, jangan kita percaya dalam hati kita benda-benda tu semua. Bahkan terus buang, makna buang terus, dan hendak beriktikad akan tiada memberi bekas semuanya lain daripada Allah jua. Betul balik hati kita, tidak ada sesuatu yang mampu memberi bekas kesan baik manfaat, baik mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena cepat-cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim dah. Bacalah qul a'udzu birabbin nas dan sebagainya. Minta Allah jauh daripada hasutan-hasutan syaitan ni. Yang bila dia ada peluang, dia akan hantui kita. Tu. Maka seperti kata Ibnu Mas'ud, wa ma minna walakinna Allah yuzhibuhu bitawakkul. Dan tiada daripada kita melainkan adalah terlintas akan malang atau nahas sahaja. Maknanya kita susah nak elak. Lintasan tu dia mai. Lintasan dia mai. Dia mai sekelip mata, kadang-kadang kita tak ada nak kawal sebab iblis ni. Bila mari lagu ni, maka kata dia, dan tetapinya Allah Ta'ala yang menghilangkan dia dengan tawakal, yakni Tuhan memberi ubat menghilangkan segala lintasan itu dengan dirinya, dan disuruhnya kita tawakal dan tinggalkan segala sangkaan dan tuduh yang bodoh itu. Kita lupakan benda tu, kita tawakal pada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teruskan tujuan kita. Jangan duk percaya kepada benda-benda hak berlaku tadi mampu memberi kesan baik ataupun mudarat. Jadi bila kita tawakal pada Allah, Allah hilangkan segala was-was, segala lintasan hati yang tidak baik, yang duk percaya kata benda-benda tu semua adalah alamat yang tidak baik. Ni dia berlaku tuan-tuan, dia berlaku. Sebab tu kita serahkan pada Allah. Allah akan hilangkan benda tu dengan tawakal kita pada Allah. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teruskan tujuan dan matlamat kita. Kalau nak pergi Minang, teruslah pergi Minang. Kalau nak pergi Menega, teruslah pergi Menega. Insya-Allah akan ada kebaikan. Kalau rugi pun bukan dengan sebab tu. Kalau untung pun bukan dengan sebab tu. Dah memang rezeki kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengaji tinggi-tinggi, cerdik, pandai, kerja pun besar. Tiba-tiba pergi duk percaya benda lagu tu, nampak sangat tak cerdiknya kita. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa taala sahaja yang memberi manfaat dan memberi mudarat kepada kita. Baik. Kata Ibnu Mas'ud, wa ma minna, hingga akhirnya itu bukanlah hadis atas kata setengah ulama, bahkan ia adalah perkataan Ibnu Mas'ud sendiri, karena tiada siapa meriwayatkan seperti yang demikian itu. Itu kata-kata Ibnu Mas'ud. Makna Allah hilangkan segala was-was tadi ni dengan apa? Dengan tawakal kita. Baik. Kemudian, baik, masalah kata dia ni tadi cerita jumpa benda-benda buruk. Masalah kata dia sempena mulut dan kata yang baik. Lagu mana pula? Sempena mulut ni lagu mana? Kadang-kadang kita keluar
nak pi buat kebaikan, nak pi Minang. Jumpa dengan orang nak pi mana? Orang kata nak pi masuk Minang. Anak ni. Oh, kita kata mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan. Jadi kita ambil sempena mulutnya, sempena ucapan yang dia ucap tadi ni, mudah-mudahan Allah beri kebaikan, kebahagiaan, keberkatan pada pinangan kita tadi ni. Boleh ke tak boleh? Baik, tengok dia kata apa. Adalah sempena mulut dan kata baik itu terpuji pada syarak. Yang ni syarak puji. Seperti seorang yang sakit, maka didengarnya teriak orang kelui, orang menyebut segar. Dia sakit, tiba-tiba ada orang kata mudah-mudahan sihat, sejahtera, selamat, sembuh. Maka mengambil sempena ia dengan teriak orang itu akan segarnya. Dia pun mudah-mudahan Allah segarkan aku, mudah-mudahan Allah sembuhkan aku. Dengan sebab kata-kata kawan tadi ni. Jadi boleh. Atau seorang hendak keluar berniaga, tiba-tiba terdengar padanya orang berseru dan memanggil si untung atau si tuah, maka mengambil sempena ia dengan kata orang yang demikian akan harapnya beruntung di dalam perniagaan. Atau seorang yang hendak musafir, maka didengarnya dan didapatinya orang bersalam-salam sama kawannya serta berkata selamat, selamat, baik tuan, maka mengambil sempena ia mulut dan kalam orang yang baik itu jatuh di dalam hatinya akan selamat pergi baliknya dan baik untungnya. Ni tafa'ul dia panggil, ambil sempena kebaikan. Kan? Kadang-kadang boleh jadi kita keluar tadi ni, keluar pergi nak menega. Jumpa dengan kawan-kawan dengan jalan nak pergi mana? Pergi menega. Insya-Allah untung. Insya-Allah untung. Kita pun ambil, maknanya dalam hati kita untung insya-Allah. Jadi ambil sempena kata-kata baik dia tadi ni, mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita. Boleh ke tak boleh? Tu boleh. Tu boleh. Dengan harapan mudah-mudahan ucapan doa dia tadi kebaikan untuk kita. Sebab tu kita pun bila orang nak buat baik, nak pi kepada satu tujuan kebaikan, kita pun ucap selamat insya-Allah. Mudah-mudahan balik dengan urusan kerja Allah bagi mudah, dapat keuntungan, dapat kebaikan, berjaya insya-Allah. Doakan bagi dia. Dan dia pun ambil sempena doa kita tadi ni, amin dan sebagainya, boleh pada ketika itu. Jadi dia panggil ni sempena mulut, tafa'ul. Jadi boleh. Maka kata dia, dan yang demikian itulah yang dinamakan oleh Nabi, ia sukakan al-fa'lu atau tafa'ul. Al-fa'lu mana ambil sempena ucapan kebaikan orang pada kita tadi ni. Sebab tu kita pun ucap benda baik-baik. Janganlah kawan tu nak pi nega kita kan, pi buat apa, berniaga balik saja untung apa macam dah. Tu bukan adab, bukan cara kita. Kita bila nak buat kebaikan pun kita nak doa daripada orang. Tolong doakan saya, mudah-mudahan saya balik dengan keuntungan. Nak pergi Minang, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan dan sebagainya. Orang pun sebut benda tu. Maka kita pun ambil sempena mudah-mudahan kebaikan untuk kita. Orang Arab dia banyak benda-benda ni. Bila ditanya kita nak pergi mana, mudah-mudahan dalam peliharaan Allah, Allah permudahkan segala urusan kamu. Rabbuna yusahhil lak, Allah permudahkan segala urusan kamu, Allah pelihara kamu. Orang Arab selalu dia sebut benda-benda ni. Kita pun sebutlah dalam bahasa Melayu pun tak apa, mudah-mudahan Allah pelihara semua, mudah-mudahan Allah beri kejayaan. Nak pergi mana ni? Nak pergi Temuduga. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kamu, mudah-mudahan Allah beri kejayaan, dapat kerja dan sebagainya. Doa yang baik-baik. Dia dapat, dia tak dapat, tu rezeki yang ditentukan oleh Allah. Tapi kita berdoa benda baik, sebut benda baik-baik. Ni dah sadok pi pun balik saja tak dapat apa tu banyak kita aja. Doa benda tak elok. Kita pun kalau buat benda sesuatu benda, kita nak doa daripada orang, itu yang penting. Baik. Mana dia? Sempena mulut itu Nabi suka. Manakala telah reti engkau akan apa ni? Maka dengarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni yang kata Nabi suka, di mana dalilnya? Nabi kata, wa uhibbu, bukan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uhibbul fa'la. Qalu ya Rasulullah wa mal fa'lu? Qala
al-kalimatut thayyibah. Nabi kata, dan aku sukakan al-fa'lu. Al-fa'lu ni apa dia? Al-fa'lu, tafa'ul. Maka sahabat pun tanya, fa'lu tu makna sempena mulut, ambil sempena, mudah-mudahan mulut tadi bercakap benda baik-baik untuk kita dapat kebaikan. Maka kata sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, dan apa ia fa'lu itu? Al-fa'lu itu apa dia? Sahabat pun tak faham. Jawab Nabi ialah perkataan yang baik-baik. Al-fa'lu itu perkataan yang baik-baik, ucapan yang baik-baik, doa daripada seseorang untuk kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan kamu, mudah-mudahan Allah selesaikan urusan kamu, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan pada kamu dan sebagainya. Tu maknanya. Jadi kita ambil sempena ucapan baik-baik daripada kawan-kawan kita waktu kita pergi nak buat satu urusan kebaikan, itu adalah boleh dan dipuji oleh syarak. Masalah kata dia, sempena mulut dan Nabi mengambilnya. Di dalam bab ini ada dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan hadis Nabi perkenankan, Nabi suka al-fa'lu itu. Dan berfa'lu dia campur Melayu Arab. Berfa'lu ia yakni mengambil sempena dan berkat kalam baik itu. Kata Tirmizi, an Anasin ibni Malikin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu idza kharaja li hajatihi an yasma'a ya Rashid ya Najih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka, Nabi memperkenan, makna Nabi berkenan, Nabi suka apabila keluar ia kerana hajat, bahawa mendengar ia daripada kata-kata mulut orang, hei yang dapat petunjuk, hei yang berjaya, Najih yang maju. Nabi bila dia keluar untuk satu hajat, Nabi suka kalau ada orang panggil, ya Rasulullah, wahai orang yang berjaya. Macam tu juga kita. Kalau dengar anak-anak kita nak pergi temuduga ke kerja ke apa ke, wahai anakku yang berjaya, wahai anakku yang murah rezeki dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan ucapan tadi ni, anak kita dimurahkan rezeki oleh Allah. Anak kita mendapat kejayaan dalam urusan dia temuduga dan sebagainya. Mana kita sempena ucapan kita, mulut kita ucap benda baik-baik tadi ni, seperti mana juga kita berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Atau kawan-kawan kita pergi nak buat satu benda, nak pergi umrah, kita kata mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan, kamu dapat haji atau umrah yang mabrur atau mabrurah, umrah yang diterima oleh Allah, mudah urusan di sana insya-Allah, sihat pergi, tak demam tak sakit, balik mai selamat. Itu ucapan baik-baik yang kita ucap, mudah-mudahan kawan kita tadi ni selamat pergi selamat balik. Kita pun nak lagu tu. Orang doa pada kita benda hak baik-baik macam tu, maka kita pun amin. Kita pun dengar pun seronok kan. Jadi kita ambil sempena kebaikan, ucapan baik yang orang ucap kepada kita, itu tak apa. Berbeza dengan hak tadi yang kita percaya kepada satu-satu benda memberi bekas nasib yang tidak baik dan sebagainya kan. Itu dipanggil at-tiyarah, yang perkara itu membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni benda-benda ni berlaku dan berlegar dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Yang kadang-kadang kita ni ialah mengaji dah, sembahyang cantik dah, puasa pun cantik dah, amal ibadat pun elok dah. Tapi kadang-kadang benda ni kita tak boleh nak tinggal dalam kehidupan kita. Kenapa? Dia mewarisi benda ni daripada generasi-generasi yang dulu, yang juga kurang faham tentang agama. Jadi kita ni jaga bagi elok-elok, insya-Allah. Mudah-mudahan tak berlaku amal-amal yang menyebabkan kadang-kadang rosak iman kita, wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pada pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم.